Menurut cerita Malim tu, sebenarnya sebelum ni ada Malim yang pernah kena ganggu masa dia rehat dekat pondok tu. Tiba-tiba je pondok tu bergegar macam kena goncang. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina's Story. So guys, I'm back again. I'm sorry kalau aku dah tak buat video lama. Aku rasa dekat 2 minggu juga kan aku menghilangkan diri daripada skrin YouTube korang, right? But don't worry, hari ni aku muncul kembali setelah aku dah puas bercuti. Sebenarnya aku menghilangkan diri tu pun bukan sebab apa, just aku nak berehat je, nak gain aku punya mood, nak dapatkan aku punya semangat untuk bercerita balik dengan korang. So today aku ada bawa satu cerita yang sangat-sangat menarik untuk aku ceritakan dekat korang. Kalau cerita tak menarik, aku takkan ceritalah dekat korang kan. So today I'm back again with another story for you guys. Sebenarnya aku nak cakap, aku rindu korang. Ada tak kat sini yang rindu aku juga? Okey, hari ni aku nak cerita tentang Gunung Kinabalu yang merupakan kebanggaan rakyat Malaysia. Ada beberapa kisah misteri yang dikatakan pernah berlaku dekat Gunung Kinabalu. Ada yang kata Gunung Kinabalu ni sebenarnya ada penunggu yang menjaganya. Salah satu punca gempa bumi yang berlaku dekat Sabah dulu dikatakan ada kaitan dengan penunggu dekat sana. Kalau korang fikir gempa bumi tu kan kejadian alam, tapi korang tak boleh nafikan setiap kejadian alam yang terjadi mesti ada sebab. Dan hari ni aku nak cerita tentang beberapa kes misteri yang pernah terjadi dekat sana dan juga beberapa kepercayaan menurut masyarakat Kadazan Dusun Sabah tentang kejadian yang pernah berlaku di Gunung Kinabalu. So without wasting any time, let's get started. Sebelum aku cerita lebih lanjut tentang kes-kes misteri yang pernah terjadi dekat Gunung Kinabalu, aku akan cerita dulu tentang latar belakang Gunung Kinabalu ni. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Mungkin ada di antara kita ni yang tak berapa tahu sangat tentang Gunung Kinabalu. Gunung ni terletak di tanah Borneo, iaitu di negeri Sabah, dan merupakan gunung yang paling tertinggi yang ada dekat Malaysia. Gunung Kinabalu ni memang sangat famous lah dengan aktiviti hiking ataupun aktiviti mendaki gunung. So banyaklah pelancong-pelancong daripada luar negara ni yang datang ke Malaysia untuk mendaki Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu mempunyai ketinggian 4,095 meter dari paras laut dan telah diwartakan sebagai warisan dunia UNESCO. Selain dikenali sebagai Kinabalu, gunung ni dulu sebenarnya ada nama lain iaitu Nunu Nabalu. Maksud Nunu Nabalu ni ialah tempat orang mati bersemadi. Ada juga sumber yang mengatakan Kinabalu ni berasal daripada perkataan Kadazan Dusun iaitu Akinabalu. So maksud Akinabalu ni adalah gunung nenek moyang. Gunung Kinabalu ni dianggap sebagai sebuah tempat yang sangat-sangat keramat bagi masyarakat Kadazan Dusun. Diorang percaya ada semangat yang menjaga gunung ni. Mengikut kepercayaan diorang, roh nenek moyang diorang ni sedang berehat dekat atas Gunung Kinabalu. Dikatakan sampai ke hari ni, diorang akan buat satu ritual yang dikenali sebagai ritual monolog untuk penjaga gunung bagi keizinan kepada orang yang nak mendaki gunung tadi. Sebab itulah sesiapa yang naik ke Gunung Kinabalu tu diminta untuk menjaga perangai, tak boleh terlalu seronok, tak boleh terlalu bising, jangan buat benda-benda yang tak senonoh dan tak boleh cakap besar. Aku rasa pantalaran ni pun biasa orang tua tu akan pesan kepada orang-orang yang nak masuk hutan kan, jangan seronok sangat lah, jangan terlalu gembira, jangan bising-bising, jangan cakap besar, nanti kau akan diajar dengan penunggu dekat sana. Sebab biasanya hutan ni adalah bukan tempat tinggal kita dan of course lah tempat tinggal jin. Dan kalau nak masuk ke hutan ni pun kita tak boleh nak ambil batu ataupun petik bunga sembarangan sebab ya, tempat tu bukan tempat kita. Kemungkinan pokok tu adalah pokok jin, kita tak tahu kan. So, aku akan cerita pula tentang kejadian misteri yang dialami oleh Malim Gunung. Malim Gunung adalah orang yang guide pelancong naik ke Gunung Kinabalu. Bukan Tanjung Malim yang dekat Perak tu, okey? Ada seorang Malim Gunung yang diberi nama sebagai Amrin. Dia cerita kejadian misteri ni berlaku pada tahun 2007. So, memang dah lama lah kejadian misteri ni terjadi dekat dia. Pada masa tu, dia kena jadi malim untuk jaga beberapa orang pelancong Cina daripada KL. So, biasanya pendakian Gunung Kinabalu ni memang ambil masa yang sangat-sangat lama. Bukan satu hari je korang dah terus sampai dekat puncak gunung. Tak, memang ambil masa yang lama. Pendakian diorang ni mengambil masa selama 6 hari untuk sampai ke puncak gunung. So pada malam pertama tu, waktu tu time maghrib, Amrin nampak ada satu sosok lelaki tua macam duk menjenguk-jenguk diorang. So Amrin ni macam terkejut lah, siapa pula yang
kat luar tu kan. Dia ingat dia seorang je nampak, tapi sebenarnya bukan dia je nampak, kawan-kawan dia pun juga nampak sosok lelaki tua tu. Hari kedua pula, Amrin ni tak sengaja terbuang tulang ikan masin ke dalam unggun api. Tak lama lepas tu, kawasan yang diorang duduk tu angin memang kuat gila, lepas tu diiringi dengan hujan. So kawan dia ni memang macam dah tak sedap hati dah. And then Amrin ni pun beritahulah pasal tulang ikan yang dia buang dekat api tadi. Lepas tu kawan dia pergi ambil satu tin makanan and then campak dekat semak yang dekat situ. Tak lama lepas tu keadaan pun normal balik macam biasa. Masa hari ketiga pula, masa tu diorang ni dah sampai dekat sebuah camp leletingan yang ada dekat gunung tu. Pada masa tu diorang perasan ada satu angin yang pelik, macam ada satu gerombolan gaib yang berjalan ikut denai yang diorang lalu tu. Tiba-tiba ada salah seorang peserta daripada diorang ni minta diorang alihkan beg diorang yang dekat tengah jalan tu. So diorang pun angkatlah beg tadi dan pindahkan ke tempat lain. Lepas tu Amrin dengan kawan dia ni terdengar macam suara orang yang tengah berbual dari sungai yang tak jauh daripada diorang. Amrin yakin sangat-sangat yang suara tadi tu bukan suara pendaki yang naik dengan diorang, sebabnya diorang tu masih jauh ke belakang daripada Amrin. So bila Amrin tanya dekat perempuan tadi sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia suruh diorang ubah beg tadi, tapi perempuan ni senyap. So Amrin ni macam fikir, oh okay, ada something yang tak kena sebenarnya, mungkin ada something yang lalu dekat situ. And then perempuan ni boleh rasa. Pada hari keempat pula, masa tu diorang ni dekat Mokodo campsite dan pada masa tu masih lagi pagi. Ada seorang pelancong ni datang dekat Amrin dan juga kawan-kawan dia. Orang tu cakap yang dia memang suka dengar suara diorang bernyanyi sambil petik gitar tengah malam tadi. Tapi apa yang peliknya, Amrin ni kata malam tadi semua orang dah tidur awal. Pukul 9 pagi semua orang dah tidur sebab terlalu penat. So nak tak nak diorang ni terpaksalah iakan apa yang pelancong tu kata, sebab diorang tak nak pelancong tadi tu takut. Even pada masa tu diorang dah rasa meremang. Selain tu juga Amrin ni pernah cerita yang dia pernah terserempak dengan pelancong Mak Saleh dekat atas Gunung Kinabalu. Sedangkan tak ada sesiapa dekat situ melainkan grup diorang je. Dan Amrin ni fikir mungkin benda tu telah menyerupai Mak Saleh tadi. Ada satu cerita lagi yang misteri tentang gunung ni. So yang tadi diceritakan oleh maling gunung, tapi yang ni diceritakan pula oleh si pendaki gunung tu. Jadi dia ceritalah pengalaman dia masa first time dia naik ke Gunung Kinabalu. Dia cerita pada masa tu senja, so dia macam take time untuk berehat kejap. Tiba-tiba dia terdengar bunyi azan yang sangat-sangat jelas. Tapi dia pelik sebab kat situ kawasan hutan, tak ada masjid, tak ada surau. Lagipun kedudukan orang azan tu dengan dia macam dekat sangat. So dia fikir mungkin ada pendaki lain yang berhenti untuk azan dan kemudian nak solat kan. Tak lama lepas tu dia dengar pula bunyi derapan tapak kaki orang berjalan menghala dekat pondok yang dia tengah berehat tu. Dia pun fikir, oh okey, ada pendaki lain yang lambat. Dia ingat dia seorang je yang paling lambat dekat situ. Rupanya ada orang lain. So dia tunggu tapi tak ada pun bayang orang yang datang dekat situ. Lepas tu dia pun teringat balik lah maling gunung cerita tentang pondok yang dia duduk tu. Dikatakan pondok yang dia duduk tu memang keras. Bukan keras sebab konkrit, tapi keras, okey? Keras sebab ada banyak gangguan dekat situ. Menurut cerita malim tu, sebenarnya sebelum ni ada malim yang pernah kena ganggu masa dia rehat dekat pondok tu. Tiba-tiba je pondok tu bergegar macam kena goncang. So apa lagi berterabur lah malim-malim tadi tu melarikan diri. And then si lelaki ni pun macam dah tak sedap hati dah. So dia pun bergerak lah meninggalkan pondok tadi. Sampai je dekat sebuah tempat yang dia beri nama sebagai Laban Rata. Dia pun berjumpa lah dengan malim gunung dekat situ. Dan malim tu kata lelaki tu adalah orang yang terakhir sampai dekat camp tu. Pendaki lain semua dah sampai awal daripada dia. So dia ni memang tak habis fikir lah suara siapa dan kaki siapa yang didengar tadi. Aku ingat lagi kes gempa bumi yang terjadi dekat Sabah dulu. Pada masa tu 5 Jun pada tahun 2015. Dan masa tu aku tahun 2 masa aku study dekat UMS. Gempa bumi sekuat 5.9 skala Richter telah menggegarkan bumi Sabah. Yang aku ingat masa tu aku tengah tidur, tapi aku dapat rasa yang gegaran tu memang kuat sangat. Masa aku tengah tidur tu, so kaki sebelah kanan ni aku angkat sebelah. Masa gempa bumi tu aku dapat rasa lah kaki aku ni bergoyang-goyang. And then pinggan dengan gelas aku yang dekat meja tu aku dengar macam bunyi berlaga-laga. Tapi aku ignore je sebab time tu kan aku tengah tidur kan. Aku rasa kalau bangunan tu runtuh pun aku rasa mesti aku dah mati kat dalam tu sebab tidur punya pasal. Lepas tu bila aku tengok dekat grup WhatsApp, wish, dah kecoh pasal gempa bumi jadi tadi. Yang aku ni pula sedap dia tidur tak tahu apa-apa. Sejak daripada kejadian kes gempa bumi ni, struktur Gunung Kinabalu totally berubah. Kejadian ni menyebabkan 18 orang pendaki gunung telah mati dekat Gunung Kinabalu. Diorang percaya gempa tu terjadi sebab sumpahan penunggu Gunung Kinabalu. Penunggu gunung tu dikatakan marah sebabnya ada pelancong Eropah yang telah berbogel dekat atas puncak gunung pada 31 Mei pada tahun 2015. Ada juga kesan aneh dekat awan yang dipercayai macam tokoh kadazan dusun, iaitu Gunting Lagadan. Gunting Lagadan ni sebenarnya orang pertama yang sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Lepas daripada kejadian gempa ni, Majlis Penasihat Gunung Kinabalu telah decide untuk membuat satu upacara ritual yang dikenali sebagai Posogi. So tujuan ritual ni adalah untuk mententeramkan semangat penunggu disebabkan pelancong daripada Eropah tu buat onar. So seekor kebal telah ditumbangkan bagi ritual ni.
bahagian hati, jantung dan hidung serta sedikit daging dibawa ke atas gunung. Baki daging yang lain diorang buat masak-masak dan makan-makan. Dengan cara diorang berharap dan percaya yang penunggu gunung Kinabalu tak akan lagi marah. Even kita berlainan agama dan berlainan kepercayaan, kita mesti menghormati adat dan kepercayaan masyarakat lain. So kalau korang nak komen, please guna perkataan yang baik-baik, okay? Okay guys, that's it for today dan aku harap korang enjoy dengan video aku setelah sekian lama aku tak buat video. So baru hari ni aku sempat buat video. I'm so sorry. Baik, aku harap korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan korang boleh juga follow aku di Twitter dan juga IG, link dah ada dekat description box. So just pergi follow sahaja, okay? Just klik je link dekat situ dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.